والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبيسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang bahagia Tuan Haji Pengerusi, ahli-ahli jawatankuasa yang saya hormati, Tuan Imam, tuan-tuan guru, para asatizah, datuk-datuk muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan manusia Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada penggerak-penggerak kita, dengan maksudnya pendorong-pendorong kita yang menghalakan kita ataupun yang kita kata yang menggalakkan kita ke arah melakukan perkara-perkara yang baik, seperti mana yang disarankan, yang ditunjukkan dalam Quran maupun hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang dinyatakan dalam hadis yang disebut sebagai Ummul Hadis, ibu segala hadis. Hadis datang Jibril alaihi salam dengan rupanya wajah manusia lelaki yang berpakaian serba putih, yang sahabat-sahabat dia berasa hairan bila mana lelaki ini iaitu Jibril. Mereka tak tahu Jibril sampai Nabi SAW bagi tahu itu adalah Jibril. Jika mana Nabi dalam halaqah memberi pengajian, memberi pemahaman tentang agama Islam, lelaki ini duduk dekat-dekat dengan Nabi SAW, bertemu lutut Nabi dengan lutut laki-laki ini. Tanya kepada Nabi beberapa soalan. Selepas dia tanya, Nabi jawab, laki ini kata, "Sadaqta, betul kamu Muhammad." Soalan yang pertama tanya tentang Islam. Islam itu apa? Nabi jawab, Islam itu ada 5. Sadaqta, betul kamu. Soalan yang kedua, laki ini tanya apa dia iman. Nabi kata iman itu 6 perkara. Lepas Nabi jawab, beriman pada Allah, beriman pada malaikat, kitab, Rasul, hari akhirat, qada baik buruk. Jibril kata, lelaki ini kata, sadaqta, betul kamu Muhammad. Soalan yang ketiga, lelaki ini tanya, mal ihsan? Maka Nabi SAW jawab, ihsan itu apa dia? Anta'budallah, kamu sembah Allah seolah-olah Allah Ta'ala berada di hadapan kita, seolah-olah tak boleh nampak Allah atas dunia ini. Nabi Musa minta untuk nampak Allah. Arinallaha jahrah. Tak mampu. Bila mana Allah Ta'ala turunkan, kita kata zat, zat tak boleh bergabung, tak boleh menampung zat Allah Ta'ala ini. Pensan, jatuh pensan Nabi Musa alaihissalam, tak boleh kita nak lihat. Lepas Nabi jawab, ihsan itu apa? Sekian. Sadaqtah, betul kamu Muhammad. Soalan yang terakhir,
laki ni tanya apa dia sa'ah, apa dia hari kiamat. Itu Jibril, Nabi tak boleh jawab. Jibril tanya, apakah tanda-tandanya? Maka Nabi pun sebut satu. Sadaqta. Lepas tu dia pun minta izin, dia keluar daripada halaqah Nabi. Dah jauh sikit, tak tahu mana pergi. Nabi tanya siapa dia? Tanya sahabat-sahabat. Allah wa Rasul. Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Apa Nabi kata? Itu adalah Jibril datang untuk mengajar kepada kamu agama kamu. Maknanya pemahaman kita tentang agama adalah berasaskan kepada 4 soalan dan juga 4 jawapan yang ditanya oleh Jibril dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka asas-asas itulah yang perlu dicernakan dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia yang beriman. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, izinkan saya tengah hari ini untuk kita bincang satu tajuk yang sangat penting, ya, iaitu berkenaan tentang hasad dengki. Berkenaan tentang hasad dengki yang ada dalam, yang dikarang oleh Syekhul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. 40 asas, 40 prinsip dalam asas, dalam usuluddin, dalam perkara-perkara usul dalam agama kita. Ruang lingkupnya, apa persoalan yang Jibril tanya, Nabi jawab. Itulah yang dihuraikan, yang dijelaskan oleh para ulama kita untuk bagi faham tentang keimanan kita yang 6, untuk bagi faham kepada kita tentang Islam itu yang 5 yang kita perlu laksanakan dalam kehidupan kita. Sangat mustahak untuk kita menilai diri kita, tuan-tuan. Adakah kita mempunyai sifat-sifat yang baik, ataupun dalam diri kita bersarang segala sifat-sifat yang buruk, mazmumah ini. Kerana untuk jadi seorang manusia yang baik, kita tidak ada cara yang lain melainkan dengan kita keluarkan, kita bongkarkan, kita jauhkan diri kita daripada akhlak-akhlak, sifat-sifat yang buruk, dan dalam masa yang sama kita hias diri kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Barulah manusia pada ketika itu digelar ataupun berstatus sebagai manusia yang sempurna. Yang ini yang dibincang dalam kitab-kitab turas yang disebut sebagai insan kamil, manusia yang sempurna. Memang kita faham tak ada manusia yang sempurna. Sebab bila mana sebut makhluk, wa khuliqal insanu dha'ifa, Allah Ta'ala dah jelas siap-siap dalam Quran, diciptakan manusia dalam keadaan lemah, dalam keadaan yang kurang. Tetapi kita perlu fahami dalam surah yang kita duk selalu baca tiap-tiap malam, iaitu surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah yang menjadikan kehidupan kematian untuk diuji, untuk dinilai manakah amalan manusia, manakah amalan kamu yang paling terbaik yang kita lakukan dalam hidup kita, tuan-tuan. Kita masih dalam peringkat percubaan demi percubaan, riadah demi riadah, latihan demi latihan, untuk kita dapat khusyuk dalam ibadat. Untuk kita, bila mana kita melakukan ibadah solat,
Apa kemuncak ibadat solat sehingga manusia itu terpaksa rukuk, terpaksa sujud. Ya, sama tahap, sama paras dengan kedudukan kaki kita. Tempat yang paling bawah permukaan muka bumi manusia kena sujud kerana kita sebut interpretasi. Ya, yang kita sebut hasil untuk kita semayang ini ialah melahirkan rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mustahak untuk kita menilai, tuan-tuan. Untuk menilai diri kita, adakah sikap-sikap, akhlak-akhlak yang buruk yang masih lagi bersarang dalam hidup kita, tuan-tuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengki dapat memakan kebaikan. Hasad dengki ini bila ada dalam diri kita, apa jadi pada diri kita, dia akan memakan segala kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang kita buat. Seperti mana api memakan kayu api. Kita tengok api. Bila mana dia makan kayu, apa jadi pada kayu tersebut? Kayu tersebut menjadi arang, akhirnya menjadi debu, menjadi abu. Dah tak ada apa-apa, tak ada apa tinggal dah. Daripada setongkol kayu yang kerah, yang kita boleh buat tiang, yang kita boleh buat kapal, yang kita boleh buat apa saja, buat rumah dan sebagainya dengan kayu tersebut, bila mana dimakan, dijilat api, maka sudah tidak ada apa-apa fungsi. Memang abu ada fungsi jugalah. Bagainya. Tapi nak bagi faham Nabi SAW, nak bagi faham manusia bagaimana hebatnya hasad dengki, sehingga hasad dengki ini akan memakan amal-amal baik, pahala-pahala daripada amalan-amalan yang kita lakukan. Wal-iyazubillah. Nabi SAW bersabda lagi, telah menjalar kepada kamu penyakit-penyakit umat sebelum kamu, iaitu dengki dan juga kebencian. Maknanya umat-umat yang terdahulu ini, apa jadi pada mereka? Mereka ni sakit apa? Sakit rohani. Sakit jasad biasa boleh kita rawat. Jumpa doktor bagi ubat. Jumpa pakar boleh bagi ubat yang special untuk penyakit kita. Ada treatment, ada alternative medicine dan sebagainya. Untuk merawat penyakit-penyakit yang kita nampak, kita tengok susut, sembuh. Kita boleh statuskan, kita boleh letakkan kita dah sembuh. Tapi bila mana namanya penyakit rohani, kita tak dapat nak rawat. Sebab kita tak nampak berapa persen yang kita dah sembuh daripada penyakit-penyakit mazmumah ini. Nabi kata, penyakit umat yang terdahulu, dengki dan juga benci. Orang yang dengki adalah musuh kenikmatanku. Orang yang dengki, orang yang ada hasad dengki, ia adalah musuh kenikmatanku. Apa maknanya? Allah Ta'ala bagi kenikmatan, bagi nikmat pada seseorang. Kita tengok orang itu, kita kata tak patut dia dapat benda ni. Bila kita kata tak patut, bila mana kita kata tak layak orang ni dapat nikmat, tak layak orang ni dapat apa saja, maknanya sebenarnya telah terpahat, telah bersarang, telah hinggap dalam diri kita yang namanya penyakit umat-umat yang terdahulu, iaitu penyakit hasad dengki. Yang kedua, pembenci ketetapanku. Bila mana kita tak suka orang dapat nikmat, maknanya apa? Kita benci apa yang Allah Ta'ala tetapkan pada sipulan bin sipulan. Macam mana boleh pakai kereta baru ni? Macam mana dia boleh beli rumah baru ni? Macam mana jiran kita sebelah ni boleh beli sofa? Villa design pula datang lori mai hantar kat rumah dia. 10,000 ni dah tentu ni. Jiran kita macam mana ni? Bila ada keadaan itu, tuan-tuan, bila ada suara-suara dalam diri kita
tentang sesuatu yang kita tak suka dengan nikmat yang orang lain dapat di sekeliling kita, maka ketahuilah bahawa kita ini membenci ketetapan siapa? Ketetapan Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, orang yang berdengki ini, dia tidak rela dengan pembahagian yang Allah Ta'ala telah bahagikan kepada hamba-hambanya. Dia tak rela. Bila mana dia tahu ada orang dapat nikmat, apa akan jadi pada dia? Dia akan rasa susah hati. Apa waktu bila dia seronok? Bila mana nikmat tersebut hilang daripada orang yang ia hasad. Ni sangat-sangat parah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ketahuilah bahawa dengki itu haram. Kamu menginginkan hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain, atau kamu menginginkan turunnya musibah terhadap orang lain. Itu sebab penyakit dengki ini, tuan-tuan, merupakan penyakit yang sangat-sangat kritikal, yang perlu kita ubat, yang perlu kita rawat, yang perlu kita beri treatment khas. Bagaimana cara untuk kita kenal pasti ada ataupun tidak dalam diri kita penyakit hasad dengki ini. Dia senang je kita nak tahu kita ni hasad dengki ataupun tidak. Orang dapat RM1, kita tahu orang tu dapat RM1. Apa reaksi kita? Kita seronok ataupun kita tak seronok? Kalau kita tak seronok Ustaz, sikit tak seronok. RM1 dapat, biasa orang lain pun dapat RM1, orang lain dapat 50, orang lain dapat 100. Di RM1 tak apa lagi lah. Tak seronok. Seronok. Tapi tak seronok banyak. Berapa persen? 5%. Maknanya hasad dengki kita 5%. Kita tambah lagi. Kita tahu si Fulan bin si Fulan dapat duit 100. Tak tahulah dia main apa? Main saham ke? Dapat duit kutu ke? Dapat duit anak dia bagi ke? Apa saja. Hibah bank ke? Apa saja. Faraid dia dapat ke sebagainya? Dapat 100 kata. Macam mana boleh dapat 100? Kita persoalkan. Maknanya waktu kita persoalkan itu, datangnya satu penyakit yang namanya hasad dengki. Bila mana kita benci, bila mana kita tak suka, orang lain dapat nikmat. Kita dapat tahu orang ni dapat 1000. Lagilah hasad kita ni. Macam mana dia boleh dapat 1000? Harap-harap duit tu ada orang ambil, ada orang rompak, ada orang dihilang kat, dia letak kat mana, dia lupa kat mana dia letak. Harap-harap macam itulah jadi. Timbul sangkaan-sangkaan yang sebegitu. Maka ketahuilah tuan-tuan sekalian, bahawa dalam diri kita ada satu penyakit yang namanya penyakit hasad dengki. Jiran kita hidup berjiran. Ahli-ahli hikmah mengatakan al-jaru qabla ad-dar. Jiran itu sebelum kita berumah tangga. Maknanya kita kena kenal jiran kita sebelum kita menetap di rumah sebelah dia. Sebelum kita menetap pada satu-satu tempat. Dekat taman, kita nak masuk taman tersebut, kita kena kenal pasti jiran kita ini bagaimana. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah hari akhirat, hendaklah ia memuliakan jirannya. Tidak beriman seorang manusia, dalam dirinya ada perasaan dengki, ada perasaan sakit hati, ada perasaan nak menyakiti hati jiran. Ini yang kita persaksikan, ini yang kita alami sebenarnya dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Yang paling lama, yang paling
yang paling lama, yang paling dekat dengan kita bukan mak bapak kita, bukan ibu ayah kita. Yang paling lama, yang paling berhampiran dengan kita, tuan-tuan, adalah jiran kita. Dia dekat dengan kita, dia berdekatan dengan kita. Maka sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, Islam, Rasulullah SAW beri ganjaran yang cukup besar kepada seseorang jiran yang memuliakan, yang tidak menyakiti hati jirannya. Dan Islam juga memberi satu ancaman yang cukup besar kepada kita tentang seseorang yang menyakiti hati jirannya. Jadi, bila mana orang yang berada di sekeliling kita yang paling rapat dengan kita, iaitu jiran, yang inilah yang kita nak jaga, yang kita nak kawal. Supaya hati kita ini sentiasa suka dengan apa yang dikurniakan kepada jiran-jiran kita. Kadang-kadang kita tak perasan. Ada orang, ada satu jemaah, bila habis kuliah, datang jumpa saya, "Ustaz, saya nak mengadu hair sikit ni. Saya bila datang masjid pagi ni, nak datang masjid pagi ni, ya, buka pintu lah. Bila buka pintu, dengar suara jiran. Tak apa benda masalah, tak setuju, tak puas hati tentang jiran. Apa yang dia hasad, apa yang dia dengki, apa yang dia rasa tak seronok dengan hati jiran. Maknanya yang kita nak betul, kita masing-masing pakat betulkan diri kita, tuan-tuan. Sangat mustahak untuk Nabi SAW, untuk para hukama menukilkan kata-kata yang bagi semangat pada kita, yang bagi ingatan kepada kita. Kena kenal pasti jiran kita dulu sebelum ada rumah. Kerana di sekeliling rumah kita itu adalah jiran-jiran yang bersama-sama dengan kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang lain kita tak kisah. Orang lain duduk kat taman lain, orang lain duduk dekat mukim lain, orang lain duduk dekat kawasan lain, kita tak heran. Tapi yang kita paling heran ialah orang yang ada di sekeliling kita, iaitu jiran-jiran kita. Jadi perkara-perkara inilah yang akan menerbitkan rasa tidak puas hati pada diri kita. Maka ini yang disebut sebagai penyakit hasad dengki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang selanjutnya, Imam Al-Ghazali menyebut ketahuilah bahawa dengki adalah termasuk penyakit hati yang berat. Penyakit hati yang berat, yang kritikal. Yang kita kena cepat-cepat rawat, tuan-tuan. Sama ada saudara kita, sama ada adik-beradik kita, sama ada ahli keluarga kita, memang kita kena cut off. Memang kita kena buang cepat-cepat penyakit hasad dengki ni. Kalau kita sakit hati, kalau kita dengki pada adik-beradik kita, rumah dia kita tak pergi ziarah, tak heran apa langsung pun. Putus hubungan kita ahli keluarga. Sedangkan penyakit hati tidak boleh disembuhkan kecuali diubati dengan ilmu dan juga amal. Nak sembuh penyakit hati ni, tuan-tuan, tak ada cara lain melainkan adanya kepahaman ilmu, dan yang keduanya dengan amalan kita, tuan-tuan. Adapun dengan ilmu, hendaklah kita ketahui bahawa dengki itu membahayakan diri kita sendiri. Yang namanya dengki itu, tuan-tuan, tak bagi bahaya pun pada orang yang kita dengki. Tapi dia akan bagi satu bahaya yang cukup besar, yang cukup kritikal, yang cukup bahaya kepada diri kita sendiri. Dan sama sekali tidak merugikan orang yang dia dengki kepadanya. Bahkan orang yang dengki itu, orang yang kita dengki itu, dia akan mendapat manfaat. Dia dapat manfaat. Maknanya bila sebut manfaat, dia dapat kebaikan. Orang dengki pada dia, dia dapat kebaikan. Tak pasal-pasal je dia dapat perkara yang baik, kita dapat perkara yang buruk. Adapun dengki berbahaya bagi diri sendiri, kerana dengki menggugurkan pahala-pahalanya.
Bila kita dengki pada seseorang, pahala-pahala kita ini jatuh berguguran. Habis. Sembayang penat, pahala sembayang kita habis jatuh. Kita duk bersedekah. Bersedekah tunggu sangat hari Jumaat. Sedekah nasi lemak, sedekah nasi tomato, sedekah nasi arak, apa saja. Pantang jumpa hari Jumaat. Duk pisang duk selalu bagi dah, sedekah yang lain-lain pula. Tapi bila ada dengki ni, pahala-pahala sedekah itu akan habis jatuh berguguran. Tak ada apa langsung lah. Rugi tak diri kita, rugi tak manusia yang ada penyakit hasad dengki ini. Yang selanjutnya, dan orang yang berdengki ini menghadapkannya kepada kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala murka kepada orang yang dengki. Sebab apa Allah Ta'ala murka? Sebab orang yang berdengki itu dia membenci sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala ke atas orang yang dibenci. Dan kedekut terhadap nikmat yang dia kurniakan kepada hamba-hambanya. Kita kedekut. Kita pula yang kedekut. Allah Ta'ala ni maha pemurah, bagi itu, bagi ini, bagi itu, bagi ini, pada manusia-manusia di sekeliling kita, pada jiran kita, pada ahli keluarga kita, pada sanak saudara kita, kita dengki. Kedekutlah kita. Kedekut. Bila kedekut, apa jadi pada diri kita? Allah Ta'ala akan memurkai kita. Maka ia merupakan bahaya kepada agama kita. Umpamanya kalau kita tengok dalam surah Al-Mutaffifin, surah 83, Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Neraka willah kepada al-mutaffifin, orang yang membuat apa-apa sukatan dan juga timbangan. Apabila wa alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Apabila ia timbang untuk manusia yang lain,